Sia. Kita ikuti sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kami Merinduimu bahagian 2 yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Fahmi Abdul Khair yang telah dirakamkan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Batu Empat, Tambun. Lepas 20 tahun, taman inai yang sama, pokok yang sama, akar yang sama. Habis masa tu dah ada anak-anak pun dah besar, makan kat situ, bersembang sikit, nak balik tersepak akar yang sama, gedebuk jatuh. Apa suami kata? Ada ke dia pergi angkat? Tak, dia kata buta ke tak nampak. Tu cerita lepas 20 tahun kahwin kan. Yang ni tak, isterinya, suaminya Masya Allah bagus, disayangi. Siapa Tuan Haji paling sayang? Isteri saya, kata dia. Subhanallah. Jadi dia mengerti untuk menilai kasih sayang itu, kerana dia melalui keadaan itu. Tapi Nabi kita tak pernah tengok. Oleh demikian tuan-tuan, carilah di dalam episod kehidupan tuan-tuan. Kalau umurnya 30 tahun, sepanjang 30 tahun tuan-tuan hidup. Kalau 40 tahun, 50 tahun lah, 60 lah. Carilah sepanjang kehidupan itu, siapakah insan yang paling tuan-tuan sayang. Mungkin guru, mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin insan mana-mana, mungkin sahabat kita yang kita sayang, mungkin isteri, mungkin suami, mungkin siapa jua. Ketika itu tuan-tuan berkatalah pada diri sendiri, kalau itu hanya guru yang kita dah sayang macam tu kan, kalau tadi hanya isteri yang kita sayang, kalau tadi hanya manusia biasa yang menyelamatkan kehidupan kita, itu baru manusia itu. Mungkin guru, mungkin ibu, itu baru ibu, itu baru ayah, itu baru guru, itu baru insan. Sekarang ni tuan-tuan, bukannya guru, bukannya teman, bukannya isteri, bukannya suami, tetapi yang kita nak sayangi ini ialah sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk seorang-seorang, saya kata, aku sayang pada guruku, tetapi kalau Rasul tentulah berkali-kali ganda lagi. Malu rasanya menyatakan cinta kepada Dia, kekasih Allah, kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ini Nabi, kekasih Allah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ada beberapa ayat digambarkan zaman jahiliyah itu seperti satu kegelapan. Isti'arah tasrihiyah. Ayat itu bukan nak cerita tentang gelap kepada cahaya. Ayat itu nak cerita tentang jahiliyah kepada Islam. Bila ayat itu nak cerita tentang jahiliyah kepada Islam, maknanya jahiliyah dan Islam itu menjadi musyabbah, dan perkataan itu menjadi musyabbah bihi, perkataan yang diumpamakan. Dibuang musyabbah bihi, ditinggalkan musyabbah. Itulah isti'arah tasrihiyah, satu gaya bahasa yang indah. Ihdinas siratal mustaqim, itu pun isti'arah tasrihiyah. Sebab tu Quran ni gaya bahasa dia indah.
Alif Lam Mim. Kata mufassir, kata kasyaf, tafsir yang lughawi masyhur, Alif Lam Mim ini para ulama yang mahir, yang bersifat lughawi tafsirannya, dia tak melihat kepada makna, dia melihat kepada makna yang di sebalik. Alif Lam Mim itu bermakna tahaddi, bermakna tahaddi, bermakna mencabar. Tuan-tuan, orang Arab ni zaman sebelum turun Quran, mereka memuja pujangga. Orang yang hebat berbahasa diangkat di dalam masyarakat. Maka lahirlah syu'ara'ul mu'allaqat, penyair-penyair mu'allaqat, yang penyair-penyair yang hebat, syair mereka terpilih digantung di Kaabah. Amin ummi awfa dimnatun lam takallami bihaumanati ad-darraji fal mutathallami. Oh, sedap Zuhair bin Abi Sulma. Umrul Qais wa laylin kamawjil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Hebat syair mereka, digantung di Kaabah. Tarafat al-abd, ni pun hebat, Zuhair bin Abi Sulma. Amin ummi awfa. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam keadaan orang Arab memuja pujangga, tiba-tiba turun satu gaya bahasa yang menggamamkan mereka. Kaf ha ya ain sad, tergamam penyair. Alif Lam Mim Ra. Ada pula orang kita pergi baca Almari, Alif Lam Mim Ra tu Almari. Dia tengok eja macam almari kan, Alif Lam Mim Ra, dia baca Almari. Astaghfirullahalazim, tergamak macam tu nah. Ada dalam masyarakat kita Alif Lam Mim Ra tu dia baca Almari. Tu bab baca Quran. Bab fiqh pula, kita tanya apa dia hadas besar, dia kata hadas besar tu, kita tanya hadas kecil tu apa? Hadas kecil itu tahi budak kecil, dia jawab. Baik, hadas kecil tahi budak kecil. Hadas besar? Hadas besar tahi gajah, dia kata. Oh, naik angin kalau kita ambil tauliah apa kita tanya macam tu. Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad, menggamamkan penyair ketika itu. Hebat bahasa Quran. Mudahnya macam inilah saya selalu bawa contoh. Hebatnya bahasa Al-Quran itu. Tuan-tuan, kalau dengar orang bercakap, katalah kita datang daripada mana, duduk merempat di Batu Empat ni, Tambun kan, Tumpang duduk sini. Kita akan kata, saya merempat, asal mana? Oh, adalah kampung saya bangsat kat sini, merempat kat sini. Orang dengar bahasa tu tak sedap, cakap macam tu. Tiba-tiba ada satu orang merempat kat sini, tapi dia tak cakap macam tu. Dia kata, kajang pak malau kajang berlipat, kajang hamba. Wahai, tak boleh sambung ni, leceh ni 60-70 ni. Kajang pak malau kajang berlipat, kajang hamba bengkuang layu, dagang pak malau dagang berlipat, dagang hamba musafir lalu. Sedap tak bahasa? Mana lagi sedap? Ataupun contoh lain lah, kita tak pandai, kita kata kalau orang perak, awak tak pandai, awak ni entah tak mengaji mana, awak ni itu kan, apa cakap macam ni. Tiba-tiba satu orang mari bercakap, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan, saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Mana lagi sedap bahasa? Bahasa pantun lagi sedap kan? Begitulah contohnya. Dalam keadaan orang tak pernah mengguna gaya bahasa huruful muqatta'ah,
turun Quran dengan gaya bahasa muqatta', huruful muqatta'. Itu maknanya tahaddi. Sebab tu Quran bahasanya itu indah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Nabi itu digambarkan, Islam yang dibawa oleh Nabi, akidah tauhid yang dibawa oleh Nabi itu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kalau guru tadi hanya didik dia daripada darjah 1 sampai darjah 5, hadar Rasul yang mengeluarkan masyarakat jahiliah daripada kegelapan kepada cahaya. Ja'far bin Abi Talib diriwayatkan kata-kata yang masyhur di hadapan Najasyi. Kami na'budul asnam, kami menyembah berhala. Naqta'ur rahim, kami memutuskan silaturrahim. Di hadapan Najasyi menjelaskan kejelekan zaman jahiliyah. Tiba-tiba datang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan mereka daripada kesemua ini. Berperang masyarakat jahiliyah. Apa tu? Dalam Tarikhul Adabil Arabi, seorang pemuda terlepas anak panah saja, terlepas anak panah, terkena susu unta kabilah yang lain, berperang hampir 40 tahun. Itu masyarakat jahiliyah. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang rahmah lah, kita kata lah ni ya, agama yang rahmah, agama yang mengajak kepada persaudaraan. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, Bilal ni tadi saya baca dalam Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, Ibn Al-Athir tulis kisah Bilal. Sahabat ni tuan-tuan, mereka merindui Nabi kerana mereka pernah hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah wafat pada tahun 20 Hijrah, Qil tahun 17 Hijrah. Dia ni orangnya hamba. Abu Jahal pernah mengheretnya di padang pasir, menghempak dengan batu, tetapi dia tetap pertahankan akidah dia, Ahad, Allahu Ahad. Dia pertahankan. Sebab tu azimah dia. Akhirnya Nabi, Ibn Athir kata, Nabi minta Sayyidina Abu Bakar untuk membeli Bilal. Abu Bakar menawarkan harga kepada Abu Jahal dan Hindun ketika itu, dan akhirnya memerdekakan Bilal. Nabi mengeluarkan golongan mustad'afin. Nabi bersama dengan orang-orang miskin Mekah. Bilal apabila dimerdekakan menjadi pejuang, menjadi Bilal, menjadi muazzin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diangkat martabatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek kisahnya, Nabi panggil satu hari Bilal, wahai Bilal, kenapa aku mendengar tapak kakimu di dalam syurga? Bilal kata, aku setiap kali berwudu, aku tidak pernah meninggalkan solat 2 rakaat, solat wudu. Sonoknya Bilal bila dengar Nabi kata, aku mendengar tapak kakimu di dalam syurga. Khashyatuka fil jannah. Bilal menjadi muazzin kepada Nabi, diangkat martabat Bilal. Apabila Nabi wafat, walamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi wafat, Bilal tak dapat nak duduk dalam bumi Madinah lagi, kerana terkenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila minta pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang merdekakan dia, minta pada Sayyidina Abu Bakar, akhirnya Sayyidina Abu Bakar benarkan untuk dia berhijrah ke Syam. Jadi Bilal ni duduk di Syam. Dia wafat pun di Dimash, ada kata wafat di Halab. Ketika dia di Syam, satu hari dia bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Nabi datang sekejap. Nabi kata, ya Bilal, ma hadhil jafwah. Wahai Bilal, kenapa senggang ataupun jauh kamu dengan aku?
Seolah Nabi, dalam mimpi itu Nabi kata, wahai Bilal, kenapa engkau jauh daripada aku, pergi ke Syam, aku di Madinah. Seolah macam tu. Esok pagi tu Bilal terus bersiap, musafir terus ke Madinah, terus ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn al-Athir, ketika itu ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Bilal cium Sayyidina Hasan, cium Sayyidina Husin dengan penuh kasih sayang. Dan ketika itulah para sahabat yang veteran, yang lama kenal Bilal, terus melorongkan ruang untuk Bilal melaungkan azan. Bilal melaungkan azan. Kata Ibn al-Athir, riwayat dalam ternukil dalam Usdul Ghabah itu, ketika itulah dilihat bahawa sahabat yang masih hidup ketika itu paling sebab lah masa tu kan, bila dengar Bilal melaungkan azan. Sahabat-sahabat yang masih lama ni, yang masih hidup, yang lama hidup, dengar Bilal menangis, aktsaru bukaan, nangis para sahabat kerana terkenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Sayyidina Umar ni tuan-tuan tak boleh terima kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata Nabi tak wafat, Nabi hanya kembali sekejap, akan datang semula. Sayyidina Abu Bakar datang menenteramkan keadaan. Ya ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Abu Bakar dia paling rapat dengan Nabi kan. Abu Bakar menangis awal lagi dah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Turun ayat tu, Sayyidina Abu Bakar dah menangis dah. Sayyidina Abu Bakar lebih menjiwai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Tentram keadaan ketika itu. Kenapa Sayyidina Umar begitu keadaannya? Kerana sayang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh baca kisah ni, tapi kita tak boleh nak menyelami kerana kita tak pernah duduk di situ. So macam mana kita nak rasa begitu? Dengan kita cari orang-orang yang kita sayang, guru kita yang kita sayang, dan kita tanya pada diri kita, kita sebut pada diri kita, itu baru guru. Bilal tadi kan, sahabat-sahabat pun dengar Bilal azan, ya Allah, semua teringatkan Nabi, rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bunyi-bunyi ni kadang-kadang mengembalikan nostalgia. Setuju tak? Setuju ni kan? Katalah masa tuan-tuan bercinta dulu makcik ya, masa makcik bercinta tu lagu apa yang popular? Kan? Bila sekarang ni orang pasang balik, teringat kat pakcik tapi udah tua kan, kurang lah sikit, tapi ingatan tu dia akan kembali. Saya mengaji dulu, saya masih teringat lagu yang dinasyidkan untuk Syed Qutb sampai sekarang. Semalam saya dengar, saya balik pada muzakarah haji peringkat kebangsaan, ngantuk bawa kereta kan, ngantuk, pasang segar sikit, sampai kat tapah tak lepas lagi, leno juga kat tapah malam bila dengar seandainya kau tangisi kematianku dan kau siram pusaraku dengan air matamu. Tuan-tuan tahu kan sejarah lagu ni, nasyid ni, apa, sajak ni? Syed Qutb masa tu telah hampir digantung. Syed Qutb ni syahid di tali gantung kerana menulis Ma'alim fi Tariq. Jadi dia tulis sajak kepada adik dia merayulah, bang, terimalah tawaran ni, terimalah. Artinya dia akan dibebaskan daripada gantung mengikut kisahnya. Dia tulis wasiat dia, wahai adikku, jangan kau tangisi kematianku. Andai kau siram pusaraku dengan air matamu, tak akan ku tinggalkan.
maka di atas tulangku yang hancur lulu, nyalakanlah obor buat umat mulia ini, dan teruskan perjalanan ke gerbang jaya. Orang berjuang kau dengar ni jadi apa? Semangat kan? Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan orang yang berusaha keras membina rumah Allah ini, tiba-tiba ada orang datang fitnah kita. Oh, dengar lagu Syed Qutb ni, ya Allah, tak akan aku tinggalkan perjuanganku untuk imarahkan masjid ni. Begitulah Syed Qutb. Kematianku adalah suatu perjalanan mendapatkan rindunya. Lebih kurang begitulah. Syed Qutb kata aku dah nampak. Maknanya dia rindu kepada Khaliq, dan akhirnya Syed Qutb digantung. Syed Qutb ni orangnya hebat, bahasanya hebat. Kalau tuan-tuan mesti ada di rumah kita terjemahan Zilalil Quran, kena baca, sebab tafsiran dia tu begitu menarik. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya kalau dengar nasyid saya teringat saya mengaji dulu masa saya berada di tanah Arab dulu. Dengar pula orang selawat, Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril. Kan ada selawat kan, teringat duk pondok Patih dulu. Teringat duk pondok Patih. Jadi alunan itu mengembalikan nostalgia. Betul tak makcik? Cuma makcik tengok masa bercinta dengan pakcik tu lagu apa? Bila orang nasyid dengar radio ke, dengar balik kan. Masa saya tengah, saya tak tahu saya bercinta ke tak lah, tak tahulah, sesudah kahwin. Tapi ketika itu popularnya lagu apa? Tak perlu aku ragui sucinya cinta yang kau beri. Apa nama kumpulan? Ada orang nasyid dah 16 tahun, 20 tahun. Bila orang pasang, teringat dia bawa kereta pergi ke JB tu kan. Itulah. Jadi Bilal pun macam tu. Bila dilaungkan azan, teringat kepada saat-saat mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi ni tadi kan kita baru seorang guru, baru seorang teman. Yang ni bukannya guru, yang ni siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kami Merinduimu boleh anda ikuti lagi esok 1.30 tengah hari dan 6 petang di Perak FM.